Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta forum hari ini. Saya Muhammad Yusof bin Ahmad Syauki sebagai moderator hari ini. Bagi memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin mempersilakan panelis-panelis kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Amirul Hakimi bin Afiq, panelis 1. Saya Muhammad Farin Adham bin Muhammad Jasli, panelis 2. Saya Muhammad Dahyan Dawishi bin Razali, panelis 3. Saya Muhammad Nizar Izzuddin bin Muhammad Fazrul, panelis 4 dan 5. Terima kasih kepada panelis-panelis kita kerana telah memperkenalkan diri masing-masing. Topik yang kita akan membincangkan adalah pemanasan global. Pemanasan global ialah satu isu penting yang telah banyak dibincangkan di seluruh dunia. Untuk memerlukan, mari kita fahami apa itu pemanasan global. Terima kasih moderator. Pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu purata bumi akibat pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida CO2, metana CH4 dan nitrous oxide N2O. Gas-gas ini memerangkap haba di atmosfera dan menyebabkan suhu meningkat. Antara punca utama adalah aktiviti manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan dan pertanian intensif. Terima kasih. Jadi, apakah punca-punca utama pemanasan global? Ya, antara punca utama ialah pembakaran bahan bakar fosil. Aktiviti seperti penggunaan arang batu, minyak dan gas untuk menghasilkan tenaga bagi pengangkutan dan industri yang mengeluarkan sejumlah besar CO2. Yang kedua, penebangan hutan. Pokok menyerap CO2, jadi apabila hutan ditebang, lebih banyak CO2 kekal di atmosfera. Ini mengurangkan keupayaan bumi untuk mengurangkan kesan gas rumah hijau. Yang ketiga, aktiviti pertanian dan ternakan. Kawasan pertanian menghasilkan gas metana dan nitrous oxide, terutamanya daripada aktiviti pembajaan dan peternakan haiwan. Bagus. Jadi, kita sudah faham tentang punca-punca pemanasan global. Sekarang, apakah kesannya terhadap bumi dan kehidupan kita? Pemanasan global membawa kesan yang besar, antaranya pertama, perubahan iklim. Suhu global yang meningkat membawa kepada cuaca yang lebih ekstrim, termasuk taufan yang lebih kuat, kemarau yang panjang dan hujan lebat. Kedua, peleburan ais di kutub. Apabila suhu meningkat, ais di kawasan kutub mencair, menyebabkan paras laut naik. Ini boleh mengelamkan kawasan rendah di pesisir pantai. Ketiga, kesan terhadap ekosistem. Banyak spesies flora dan fauna tidak dapat menyelesaikan diri dengan perubahan suhu dan kehilangan habitat yang boleh mengakibatkan kepupusan. Bagaimana pula dengan kesan sosial dan ekonomi pemanasan global? Pemanasan global juga memberi kesan yang luas dari segi sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kesihatan manusia. Peningkatan suhu boleh menyebabkan lebih banyak penyakit seperti strok haba dan masalah pernafasan. Seterusnya, kekurangan sumber air. Pola hujan yang berubah boleh menyebabkan kekurangan air di sesetengah tempat yang akan menjejaskan bekalan air untuk pertanian dan keperluan harian. Akhir sekali, kesan ekonomi. Sektor seperti pertanian, pelancongan dan perikanan sangat terjejas akibat perubahan iklim. Hasil tanaman mungkin berkurang dan destinasi pelancongan tertentu menjadi kurang menarik kerana perubahan iklim. Terima kasih. Sekarang, bolehkah panelis berkongsi langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global? Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil, termasuklah pengurangan penggunaan tenaga fosil. Beralih kepada tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Yang kedua, penanaman pokok. Memelihara hutan dan menanam lebih banyak pokok membantu menyerap CO2 dan menyegarkan kembali alam sekitar kita. Yang ketiga, amalan kitar semula. Kurangkan penggunaan plastik dan kitar semula bahan buangan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Dan akhir sekali, kesedaran dan pendidikan. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang pemanasan global dan cara untuk mengurangkannya adalah sangat penting. Akhir sekali,
apakah peranan individu dalam menangani isu pemanasan global ini? Silakan panelis 1. Sebagai individu, kita boleh mengamalkan gaya hidup hijau, gunakan pengangkutan awam, kurangkan penggunaan elektrik dan sokong produk mesra alam. Kedua, kurangkan sisa, mengamalkan kitar semula dan kurangkan penggunaan plastik juga dapat membantu mengurangkan pelepasan karbon. Ketiga, sebarkan kesedaran. Libatkan diri dalam program kesedaran atau pendidikan tentang pemanasan global dan galakkan orang lain untuk bertindak. Terima kasih kepada semua panelis atas perkongsian yang bermakna. Jelas bahawa pemanasan global memerlukan tindakan segera bukan sahaja dari pihak kerajaan atau organisasi tetapi juga daripada kita sebagai individu. Mari bersama-sama menjaga bumi kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.